Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Syahadan bahawa kafaratul jima' situ. Kafarah mana denda. Jima' orang yang melakukan hubungan suami isteri dalam masa yang dilarang. Itulah orang puasa. Pada sekalian yang tersebut itu seperti kafaratul zihar, iaitu memerdekakan seorang hamba. Kafarah zihar, seorang menzihar akan isterinya. Engkau seperti mana ibu, ya, dan sebagainya. Itu dipanggil zihar. Maka di kafarah didenda, ya itulah merdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin, sifat dia yang sejahtera dari persekian aib yang mencederakan akan amal. Mana hamba ni tujuan dia nak bekerja, jadi hamba yang tidak cacat dimerdekakan, itu kafarah ni. Yang tidak mencederakan amal dan usaha dengan cedera yang nyata lah. Kerana maksud daripada memerdekakan saya itu menyempurnakan halnya supaya selesai ia bagi mengerjakan segala pekerjaan segala orang yang merdeka daripada pekerjaan ibadah dan lainnya. Dan demikian itu tiada hasil melainkan dengan kuasa ia atas berdiri pada menghasilkan kifayahnya. Maka tiada memadai yang sangat tua dia merdekakan hamba tadi sebagai kafarah. Hamba dah tua, hamba itu pun orang kena bela, itu tak boleh, itu menyusahkan panggil, ya. Dan yang gila, itu hal pula nak tambah kaki dia. Dan yang sakit nak pergi bawa dia berubat, ya. Yang tiada dia harap sembuhnya. Ya, kalau sakit sikit demam dia tahan nas, demam biasa apa, berapa hari pun dia sihat balik. Dan yang terpotong, ya, kelingkingnya, ya, jari kelingking terpotong, boleh buat kerja dah sukar. Jadi hamba macam ni tak boleh dibuat, ya, dalam kafarah dimerdekakan. Dan jari manisnya dan terpotong ibu tangannya, jari manis atau ketelunjuknya atau jari tengahnya, ya, atau seruas daripada ibu tangannya pun tak boleh itu. Itu mana menterjemahkan makna jangan ada cacat. Atau dua ruas, sebab benda ni semua aktif dalam buat kerja. Kalau cacat kena payah. Daripada jari tengah atau dua ruas daripada jari telunjuk, dua ruas pada kontot jari. Dan jari yang, ya, mana kepit seperti yang terpotong juga, ya. Dan memadai jari yang terkepit sama pun terpotong juga. Jari dia ni terkepit dua, tak boleh bercerai. Mana segala benda yang membawa cacat usaha itu tak memadai dalam mengeluarkan kafarah merdekakan hamba. Dan memadai yang terpotong sekalian jari kedua kakinya. Jari kaki potong tak apa. Dan terpotong kelingking juga, ya, atau jari manis juga daripada sebelah tangan. Wah, habis dia detail gitu. Dan yang terpotong sekalian ruas jarinya, kaki tak apa. Banyak-banyak bekerja tangan. Dan di atas yang lain itu tangannya. Dan memadai panjang yang boleh berturut-turut, ya, berjalan pincang aja, pincang. Dan yang buta sebelah mata, ya, jika tiada dhaif penglihatan matanya, yang sejahtera dengan dhaif yang mudarat daripada amal. Jadi maknanya walhasilnya amal dia nak kerja. Jadi kalau dia buta sebelah, mata sebelah terang boleh buat macam biasa, tak ada masalah. Tapi kalau cedera dhaif mudarat nak buat kerja pun tak nampak gabun kan, itu tak boleh. Dengan mudarat yang nyata, yang sehingga tu angkat barang, letak barang pun silap, itu tak boleh lah. Dan memadai yang turi, mana yang pekak, dan tiada yang berpencium, tak ada bau, hidung tak boleh bau, tu tak ada hal. Dan memadai yang terpotong kedua telinganya, telinga pula potong macam-macam. Habis durai satu-satu. Dan yang bongkok pergelangan, yang bengkok pergelangan tangannya, dan yang kena penyakit juzam, dan yang mamsuh, yang dipotong mana alat ni, dan yang tiada berlidah, dan yang tiada tahu akan barang kepandaian, tak erti menulis, tak erti apa, tak boleh gitu. Sebab dia malform dia banyak. Hamba ni tujuan dia nak buat kerja kasar je, yang angkat barang, kulisan dan sebagainya lah. Maka kalau boleh buat kerja tu boleh sah, dia merdekakan. Maka jika tiada kuasa ia atas memerdekakan saya pada waktu membayar kafarah, seperti tiada diperolehnya saya yang memadai akan kafarah. Kalau sekarang langsung tak boleh. Sebab apa? Tidak ada hamba kan. Sistem hamba tak ada. Dia nak merdeka hamba tak boleh.
Ya, tak ada tu sama ada hisian, tak ada betul, atau pada makna. Pada makna ada hamba tapi dia tak boleh nak beli, nak merdekakan, atau tak ada kemampuan, atau apa maknanya seperti sekarang ni tak ada mawujud, atau diperolehkan dia tapi berkenak ia kepadanya akan khadam. Ya, dia nak buat kerja tak boleh, melainkan hamba tu. Kalau bunyi kan jawab dia tergendala banyak urusan dia yang patut dengan dia, atau berkenak ia kepada harganya yang akan kifayah dirinya pula. Ya, tak dapat cukup harga tak cukup, dan kifayah iyalnya, mana kifayah mana yang memadakan akan ahli keluarga iyal dia, dan makanannya dan pakaiannya dan tempat kediamannya daripada setahun, maka wajiblah atasnya puasa 2 bulan. Tafsir panjang tu. Mana hamba tadi kalau tak ada atau terkut syarat, maka dia berpindah kepada yang kedua, iaitulah puasa 2 bulan syahrain mutatabi'ain. Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia senggang putus sehari je, sama ada putus tu sengaja ataupun memang uzur, maka syarat ulang balik. Berat. Dengan bulan hilali, bukan bulan qamari. Januari, Februari kan. Kira pada Muharram, Safar, mana bulan Islam lah. Maka jika engkar bulan yang pertama, engkar, naklah digenapki dia pada 30 hari. Daripada bulan yang ketiga. Maka jika batal puasanya sehari daripada 2 bulan, dan jikalau dengan uzur syar'i sekalipun, pada uzur sekalipun, seperti sakit ataupun disapar, atau menyusui, payah ejaan ni menyusui kanak-kanak misalnya, maknanya ada berlaku pembatalan puasa lah dalam masa 2 bulan tadi. Menyusui, laki nyusu ada pada susu. Yang kena kafarah ni perempuan tak kena kan? Kafarah jima' tak kena perempuan, sebab perempuan tidak ada makna kafarah jima' kat dia, tak ada makna. Sebab makna kafarah dengan jima', had jima' ialah ghaib hasyafah. Tahu hasyafah? Tak tahu? Tak tahu adik tengok kamus. Ghaib hasyafah, perempuan tak berlaku benda ni sebab dia dah batal dulu. Bila masuk dia setengah hasyafah, maka puasa dia dah batal. Maka batal dia dengan makna idkhalu syai', memasukkan sesuatu, bukan makna jima'. Yang ada makna jima' dah lelaki je, perempuan tak ada. Waktu tulisannya laki, kenapa laki kena, perempuan tak kena? Boleh jawab lah, perempuan ni ada uzur ni, dah tua punya jawab. Tak, tu jawapan dia. Mana tidak ada makna membatalkan puasa dengan jima' bagi perempuan, tak ada. Sebab jima' tarif dia ghaib hasyafah. Dia sebelum ghaib hasyafah dia dah batal. Sebab tu kalau seorang nak jima' orang puasa kan, dia cenekil, dia makan dulu. Dia makan dulu, minum teh dulu kan. Makna puasa dia batal. Kemudian dia jima', mana tak kena. Dia tak kena kafarah ni. Maknanya dia bukan membatalkan puasa dengan jima'. Sini pula menyusui kanak-kanak. Lelaki ada susu. Dan safar dan menyusui kanak-kanak dan lupa niat, wajib atasnya memulai puasa 2 bulan ni. Ni tak apa nampak taswir perempuan. Sebab sini makna perempuan tak kena kafarah. Kafarah berpuasa betul-betul daripada bulan puasa lah. Kalau kafarah lain, tu makna dia boleh. Dan lupakan niat, misalnya dia wajib atasnya memulai puasa. Dia puasa tadi tiba-tiba lupa niat pada malam, tinggal 1 hari last dia, ulang balik. Itu maknanya memang tuan denda betul. 2 bulan berturut-turut habis, tetapi tiada putus berturut-turut dengan berbuka sebab haid. Kalau perempuan dah kena kafarah lain, bukan kafarah puasa ni, bunuh ke atau kafarah lain yang kena puasa 2 bulan berturut. Bagi perempuan kalau kena selain daripada puasa tak ada makna ni perempuan. Maka dia akui haid, adakah putus? Tak. Dan nifas misalnya tak putus tu, atau gila atau pitam yang berkekalan sehari. Jadi dia tu tiba pitam sehari, batal puasa, tak sah. Dia jawab dia boleh terus sambung ni lah, ganti saya lagi. Kerana segala perkara itu dikata menafi ia akan puasa, dan lagi datangnya tiada dengan ikhtiar. Dia datang tu bukan dengan ikhtiar, bukan pilihan kita nak datang haid atau nifas semua kan. Bagi jika tiada kuasa, ia mengerjakan puasa 2 bulan berturut-turut, memang tak mampu, kena sangat tua. Dia tua sangat, tak boleh, tak gerak. Tapi jima' boleh. Puasa 2 bulan tak tua, tak daya. Jima' boleh pula. Wah, ni macam kerana sangat tua. Atau sakit berkekalan,
2 bulan tak boleh ni. Atau takut kena bertambah sakit ni. Dia kalau puasa bulan mungkin menyebabkan apa? Tak boleh bangun ni kan, separuh mati ke. Atau kerana sangat syahwatnya akan wati pula. Dia 2 bulan dia tak boleh break, dia nak wati, dia tahu wati. Wati, jima, ukuk, duhul sama mana. Wati, jangan ambil nama kan, nama anak dia Wati. Kau kacau je. Anak ambil dalam kitab saja. Mana kitab? Abu Jahal pun dalam kitab nama dia. Ya. Maka wajib atasnya memberi makan 60 miskin. Ya, kalau dia tak boleh nak tunaikan betul-betul 2 bulan tadi dengan unsur yang tersebut, ya, maka dia kena bagi makan 60 miskin. Ya. Maka jika mandiri, maka wajib atasnya memberi makan. Ni apa namanya ni? Tertib. Ya, ni tertib. Maknanya tak boleh kafarah bertuan kepada puasa. Tak boleh puasa bertuan kepada makan. Kalau takhir dia boleh pilih terus. Ya, jangan pilih bagi makan terus je, tak banyak kan. Dia beri makan kepada fakir miskin. Ya. Fakir 60 miskin atau fakir. Miskin dia kurang sikit, kalau fakir lebih dahsyat keadaan dia. Miskin dia nak belanja separuh, dia dapat separuh ke atas. Dia perlu belanja satu hari RM50, dia dapat RM25 ke atas. Ya. 40, 45 misalnya, itu miskin. Kalau fakir aswak lebih teruk bawah lagi, dia dapat separuh ke bawah. Kalau 50 dia dapat 25 ke bawah, 20, ya, sebagainya lah. Daripada ahli zakat, bagi pada fakir dan miskin, atau miskin pada ahli zakat, ya. Tiap-tiap seorang daripada mereka 1 mud, ya, 1 mud cupak, tak banyak lah. Ya, seorang tu 1 cupak daripada makanan yang memadai akan fitrah, dan harus baginya memberikan jumlah 60 mud itu bagi mereka, seperti dikatakan bagi sekalian mereka itu ambil olehmu akan 60 mud, iaitu serta niatkannya akan kafarah, dan tiada harus baginya memberikan setengah mud. Itu tak boleh bagi seorang. Dah 1 cupak sikit bagi 2 lagi tak boleh. Ya. Maka jika diberikan yang 60 mud bagi 120 miskin, ya, dengan bersamaan, maknanya setengah lah, maka tiadalah kebilangan daripada yang melainkan 30 juz. Jadi maknanya cukup 30 kena tambah lagi. Maka naklah digenapi dengan 30 yang lain, dan diberikan kepada 60 orang daripada mereka itu, dan harus diambilnya 30 yang tinggal daripada 60 orang tinggal, jika dikatakan pada ketika memberikan dia bagi mereka itu bahawasanya inilah kafarahku. Dan jika tiada dikatakan seperti demikian itu, maka tiadalah harus ia mengambil dia, dan harus baginya apa? Memberikan 2 mud bagi seorang miskin, dan 2 kepada dan 2 daripada 2 kafarah. Dia bagi 2 mud bagi seorang, tapi kafarah lain-lain 2 kafarah. Boleh tahu. Dan harus pula baginya memberikan 1 mud bagi seorang miskin, dan dibelinya akan dia daripadanya kemudian, maka diberikannya akan dia kepada seorang miskin yang lain. Ya, dan dibelinya pula akan dia daripada kemudian diberikan akan dia pada seorang miskin yang lain, dan dibelinya pula demikian kemudian diberikan pada seorang miskin yang lain. Demikianlah hingga kepada 60 orang miskin boleh. Digunakan 1 mud je. Ya, dia beli 1 mud kat orang, okey, dia beli balik pada orang tu. Jadi ambil zakat, ambil seorang lain beli balik, kemudian dibeli pada orang yang dia beri tadi, ya, sampai 60 orang ditukar begitu. Ya. Macam beli zakat lah kan. Pernah tengok dulu orang pergi zakat ke masjid, dia ada 1 gantang, ya, ada gantang beras kan. Jadi kita tanya ambil apa gantang ni, kita tengok dia mula-mula, kita tengok dia bagi kan, Amin jagi zakat tu, ambil beras tu, ditangkal beras tu. Ya, kita tanya, rupa dia tak faham, letakkan beras segantang tu, ditangkalkan beras. Tujuan beras tu nak pakai mazhab asal, kaul Syafi'i yang asal, bahawasanya mengeluarkan zakat fitrah dengan kut makanan asasi kita, ya, tak boleh keluar dengan wang ringgit. Pada zaman Imam Syafi'i, kata ulama, kalau diberi wang dengan makan, orang nak makan, orang tak nak duit. Pada zaman tu keperluan makanan lebih penting.
Tapi keadaan berubah sekarang. Kalau bagi beras dengan duit, orang nak apa? Orang nak duit kan. Ya, jadi berkata Imam Bulkini boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan wang. Boleh. Jadi kita keluar zakat fitrah tu, kita niatlah, kita taklid pada Imam Bulkini. Imam Bulkini dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan sah zakat menggunakan mata wang. Habis yang telah kita pergi dulu tu tak niat, sekarang boleh niat. Boleh. Oh, boleh pula boleh. Yajuzu niat walau ba'dal amal. Itu dalam I'anatul Talibin juzuk yang ketiga, syarah bagi Fathul Mu'in. Bagi Syekh Al-Maribari, Syekh Abdul Aziz Al-Maribari, anak murid kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Dia kata apa? Yajuzu taklid walau ba'dal aman. Mana kita dah buat dulu kan, tak taklid macam sekarang taklid. Sekarang buat dulu semua tu, kita taklid pada Imam Bulkini. Sah, boleh. Wah, mudah sikit kan. Habis. Jadi maknanya kalau dulu diletak segantang beras dekat masjid tu, jadi amil tu kena buat kerja banyak tu. Seorang tu datang 5 orang. Pertama dia keluarkan, dia ambil zakat. Pertama sekali dia kena beli dengan amil tu. Saya beli beras segantang ini dengan harga katakanlah RM10 misalnya. Okey, kemudian dia niat, aku keluarkan zakat fitrah aku 1 gantang. Tolak pada amil. Okey, ambil kan. Dia keluar duit RM10 lagi. Saya beli beras ni tuan. Ambil balik, kemudian niatlah untuk orang seterusnya sampai habis. Tolak bagi tolak macam tu. Itu sebenarnya letak beras. Dia letak beras, dia tangkal beras tu. Baca kul huwallah 3 kali. Itu mazhab sendian berhad. Tak apa mana dia belajar pun tak tahu. Jadi amil sangat tak kerti hukum. Berat tu ditangkalnya. Yang ni bagus. Wah, bagus ditangkal ke berat. Macam-macam kan. Jadi kalau nak pakai wang ringgit terus taklid pada Imam Bulkini boleh. Dan setengah ulama kata kalau ada dalam mazhab Syafi'i yang kata begini tak payah taklid pun, kita niat pun boleh. Tak ada masalah. Tapi tak sempurna kita taklid dah lagi baik. Tetapi yang demikian itu makruhun. Makruh kita membeli pemberian yang telah kita beli. Sama ada zakat ke atau apa, kita dah beli orang, betul kita beli barang yang kita dah bagi, sama ada bagi secara wajib zakat ataupun secara kafarah ni, atau beri secara biasa. Kita beri orang tu barang, betul kita beli balik, itu boleh sah tapi makruh. Itu maksudnya. Tapi makruh kerana apa? Menyerupai ia dengan orang yang kembali kepada mengambil sedekahnya. Wal sedekah kemudian dia ambil balik. Ya, dan tiada harus bagi seorang yang fakir memberikan kafarani kepada iyalnya, wajib atasnya nafkah, kerana seperti hukum zakat juga. Ya, mana orang yang dalam iyal, dalam ahli keluarga dia, yang tanggungan dia tadi, tiba-tiba diberikan mana atas dasar tu, tahu dia. Ya, sebab dia dalam tanggungan. Bila dalam tanggungan, orang tu kaya nafkah. Ya, tapi kalau diberi atas, kalau zakat diberi atas sim yang lain, dia ada berapa sin? 8. Itu dipanggil 8 asnaf. Sinfun, sinfani, asnaf jamaah dia. Ya, satu bahagian dipanggil sin. Ya, isteri, kita bagi isteri kita zakat. Kan? Ya, atas zakat apa? Fakir miskin. Tak boleh, tak sah. Sebab isteri dia kaya sebab kita tanggung dia. Dia kaya nafkah. Tapi kalau kita beri isteri atas dasar, maknanya apa? Gharimin, maknanya dia berhutang. Sebelum dia nikah kita tu dia ada hutang. Banyak hutang, 300,000. Jadi tak nak bayar, tak boleh duit lagi, kita bagi dia duit zakat kita atas sin tu, atas makna bahagian, maknanya hutang tu, tak apa, bukan atas dasar maknanya atas bahagian nafkah. Ya, kita kena tengok betul-betul buat zakat. Takut kita tak mencarakan bagi tak sahnya nyu. Ya, kena qada balik. Habis. Kemudian syahadan diketahui daripada tersebut itu bahawasanya segala perkara kafarah jima yang 3 perkara itu wajib dengan tertib. Maknanya merdeka, tak boleh merdeka, puasa 2 bulan turut, tak boleh puasa barulah dibayar makanan 60 orang. Satu orang satu mud dengan tertib. Maka tiada harus baginya berpindah daripada memerdekakan kepada puasa, melainkan apabila lemah ia daripada memerdekakan. Ya, lemah kalau kita kalau sekarang ni makna lemah daripada apa? Pada makna, sebab tak ada hamba nak beli. Tak ada sistem hamba dia, tak ada. Dan tiada harus sebagainya berpindah daripada puasa memberi makan, melainkan apabila lemah ia daripada puasa sebagaimana yang telah dibahas ni. Mana maksud di kafarah sini dia panggil tartib, mana susunan. Tak mampu satu bagi satu. Dia ada lawan tartib, takhir. Takhir 3 benda ni pilih dalam mana-mana boleh. Itu takhir. Macam dam haji kan, ada dam tartib, ada dam takhir, dam ta'dil, banyak. Dan jika lemah ia daripada sekalian perkara yang 3 itu, tetaplah kafarah dengan segala perkara 3 daripada zimmah ni. Tiba-tiba dia nak apa? Nak merdeka, tak ada, tak mampu.
nak puasa 2 bulan turut tak mampu kan, uzur. Kemudian nak pergi makan pun tak mampu juga, maka zimmah atas tanggungan itu tak kekal. Benda tu tak terangkat, benda tu tak terangkat, dia atas zimmah, mana atas tanggungan. Takdirnya dia dapat maknanya satu rezeki besar Allah Ta'ala bagi dia, mengejut apa-apa cara lah, maka dia kena keluar balik. Ya. Padahal keadaannya dengan bertertib juga, dan jika kuasa ia kemudiannya atas suatu, maka wajib atasnya mengerjakan dia. Ya, ada satu kaedah, bila tak puasa dia habis terus, ini tak ni, mana dia kekal atas zimmah. Ya, maka bila dia mampu besok dia kena bayar balik lah. Kemudian dan dalil yang menyebutkan akan demikian itu adalah hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian semua qal dan dalil, wallahu a'lam.